A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panel, kepada pendengar dan kepada semua yang mengikuti live kita pada petang ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan inayahnya. Kita bertemu walaupun tidak bersemuka. Kita bertemu pada kali ini dengan jarak yang jauh sebenarnya. Kita datang dari, saya berada di Terengganu, Profesor Madya Dr. Nur Razwa Mat berada di Makkah Al-Mukarramah. Ahlan wa sahlan Doktor. Ahlan wa sahlan. Okey, syukran. Ahlan wa sahlan. Okey, kita bertemu secara maya untuk mendengar dan memanfaatkan, mendapat manfaat daripada perkongsian Profesor Madya Dr. Nur Razwa. Bagaimana keadaan di Makkah yang selama ni sangat-sangat kita rindukan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum juga kepada pendengar dan kepada semua yang follow kita pada petang ini ke program kita Lambaian Rindu dari Makkah Al-Mukarramah. Okey, sebelum kita meneruskan majlis kita, mari kita sama-sama buka dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita bagi kita cakap, saya dengan sukacitanya mempersilakan pengerusi Dewan Wanita Majlis Dakwah Negara iaitu TS Dr. Nur Zaitun binti Yahya untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Dr. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Rosma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat muslimin muslimat, mukminin mukminat walau di mana berada. Jadi pertamanya kita mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada petang ini tetamu kita pada hari ini yang dimuliakan Dr. Nur Razwa Mat, ya. Alhamdulillah, saya bagi pihak Dewan Wanita Majlis Dakwah Negara Malaysia dan juga Dewan Wanita Majlis Dakwah Negeri Terengganu mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian Dr. Razwa untuk bersama kita pada kali ini. Dan saya sudah mengenali Profesor Dr. Nur Razwa ni saya rasa sejak tahun 2015, lama juga dah. Masa itu kita berjumpa sekitar Masjidil Haram. Masa itu saya ada konferens di itu kan Doktor. Dan kemudian pada tahun 2017 Prof Dr. Nur Razwa berkunjung ke Universiti Malaysia Terengganu. Semasa itu kita ada konferens dan Dr. Nur Razwa memberikan sharing lah pengalaman di Makkah tentang kajian beliau dan sebagainya. Dan kemudian pula pada tahun 2020 katanya adalah saudara bau-bau bacang dia dengan saya. Alhamdulillah lagi mendekatkan silaturahim kita. Jadi alhamdulillah. Jadi Prof Dr. Nur Razwa, saya bagi pihak tu Dewan Wanita, bagi pihak NGO yang ramai menunggu ni, tak sabar menunggu cerita kisah daripada doktor dan juga barisan jawatankuasa saya. Suka juga saya kenalkan sedikit ya. Saya ni adalah diberi amanah sebagai mempengurusikan Dewan Wanita Majlis Dakwah Negara. Majlis Dakwah Negara ini adalah satu majlis ya, di peringkat pusat dan ada di peringkat negeri. Dia di bawahnya ada pelbagai NGO yang bersama dengan kami untuk saling membantu antara satu sama lain untuk ke arah untuk perpaduan, untuk mencapaikan, untuk bekerjasama dalam perkara-perkara yang kita perlu bekerjasama demi untuk kemaslahatan Islam dan ummah itu sendiri. Jadi Dr. Prof Azwa, sebenarnya kami cemburu. Saya cemburu dengan Prof Azwa daripada 2015 dah gitu. Sebab apa saya cemburu ni? Kita kata nak santai kan. Jadi kita kalau skema gitu, petang-petang ni. Saya cemburu sebab Dr. Prof Azwa ni hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, maksudnya solat di masjidku ini, Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 solat di tempat yang lain.
melainkan Masjid Al-Haram. Dan solat di Masjid Haram lebih baik dari 100,000 solat di tempat lain. Alangkah Masya Allah. Riwayat Ahmad hadis tadi. Jadi itu yang saya katakan cemburunya saya dengan Dr. Razwa ini, mana diberi oleh Allah insan terpilih bagi saya. Terpilih dan terharu jugalah dengan situasi sekarang ni. Dengan situasi sekarang ni hingga kita diuji oleh Allah SWT COVID-19. Lagilah maknanya kita rasa terlalu macam terkesan di hati kita, macam mana dilema kita untuk maknanya terutama mereka-mereka yang belum pernah sampai ke Masjidil Haram, belum pernah menjejak kaki ke Baitullah. Ramai sebenarnya Doktor. Jadi kita nak berkongsi pada hari ini bukanlah nak menambahkan kesedihan, tapi kita mengambil kesempatan 1 jam ni untuk kita mendapatkan ilmu, melihat apakah peluang-peluang dan kesempatan yang boleh kita nanti jalankan bersama dengan ustazah di sana sebagai contoh sharing dengan masyarakat. Kemudian mungkin juga selepas ini dapatlah kita tanamkan azam dan nekat dalam diri kita. Moga dengan izin Allah SWT, marilah sama-sama kita mendoakan moga COVID ni cepat. Kalau tak COVID pun mungkin Allah SWT, moga Allah SWT memilih kita nanti untuk juga menjadi tetamu Allah SWT, menjejak kaki lagi ke Baitullah kali pertama bagi orang yang belum pernah sampai, dan bagi kami kita yang sudah mungkin beberapa kali pun sentiasa rindu dengan lambaian Baitullah itu Ustazah. Bagi Ustazah pun boleh lah kan. Jadi insyaAllah. Jadi itulah kecemburuan kita itu adalah, tetapi kami akullah demikian suratan takdir. Emosi sikit. Demikian suratan takdir, Allah telah memilih Dr. Nazwa dan juga keluarga berada di sana dan mendapat ganjaran beribadat yang dapat ganjaran lebih dari 100,000 kali di tempat-tempat lain. Jadi itu yang nak kita kongsikan pada hari ini, bagaimanakah pengalaman dan bagaimanakah yang perkara-perkara yang boleh bermanfaat untuk kita kongsi dengan ibu-ibu ramai ni yang menunggu ni. Ramai mereka tak nak dengar saya sangat dah. Dia nak tunggu bila ni Doktor. Lamanya Dr. Noor nak bercakap. Tapi tak apa, nanti kita boleh berbual lagi selepas ni Ustazah. Jadi anda bagi pihak Dewan yang akhir sekali, anda bagi pihak Dewan Wanita Majlis Dakwah Negara, kita punya pengerusi di peringkat pusat adalah Datuk Dr. Kamilia, Dr. Kamilia dan juga Jawatan Kuasa di situ mengucapkan banyak, menzahirkan rasa ucapan terima kasih kepada Ustazah sudi untuk kali pertama, dan selepas ni insya-Allah kita akan teruskan pada siri-siri akan datang. Dan moganya tidak hanya di sini, kita akan teruskan lagi hubungan silaturahim, kerjasama dalam pelbagai aspek Malaysia di mana-mana untuk masa akan datang. Itu saja, selamat bersiaran, insya-Allah moga dapat dimanfaatkan bersama Ustazah. Silakan, itu saja daripada saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan pengurusi. Okey, syukran jazakillah khairan katsiran Dr. Noor Zaitun di atas ucapan tadi. Okey, untuk kita teruskan program kita, saya nak perkenalkan dulu sedikit latar belakang Profesor Madya Dr. Noor Razwa binti Mat yang sekarang bertugas sebagai pensyarah di Universiti Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Profesor Madya Doktor telah menetap di sana selama 6 tahun Doktor, bermula daripada Oktober 2014 dan telah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak perempuan semuanya. Bidang pengkhususan Profesor Madya Doktor dalam bidang marketing and management, termasuk juga human resource management, organizational behavior dan banyak lagi lah nampaknya tu. Okey. So sekarang Dr. Noor Razwa mengajar di College Business Ummul Qura University. Sebelum ni Dr. Azwa juga merupakan pensyarah kanan di UUM. Lama juga Doktor, dari tahun 1993 bermula tutor sehinggalah Oktober 2014 sebelum berpindah ke Universiti Ummul Qura. Ya, betul. Lepas ni mungkin Doktor boleh cerita panjang lebar lagi kot latar belakang. Okey. InsyaAllah. Kita pergi kepada soalan saya yang saya nak tanya pada Dr. Azwa. Saya panggil Dr. Azwa lah, mudah. Boleh Doktor ceritakan sedikit tentang kehidupan di Makkah, maksudnya sepanjang 6 tahun duduk kat sana, dan kenapa Doktor pilih Universiti Ummul Qura sebagai tempat untuk berkhidmat. Dan Doktor boleh jelaskan juga lah cara, maksudnya daripada awal Doktor sampai cerita sedikit lah.
Silakan Doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah jelas suara saya ya Ustazah. Jelas. Ya, alhamdulillah. Pertamanya saya ingin mengucapkan jazakumullah khair kepada puan moderator kita Ustazah Rosma ya, dan terutamanya khusus kepada penganjur majlis pada hari ini ya, program kita pada hari ini iaitu Majlis Dakwah Negara MDN. Ya, masya-Allah. Terutamanya kepada Dewan Wanita Terengganu ya, yang dipengerusikan oleh Dr. Nur Zaitun tadi, ya, panjang lebar Dr. Nur Zaitun bercerita. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Dr. Nur Zaitun ya, pengerusi Dewan Wanita Majlis Dakwah Terengganu yang tak pernah jemu-jemu menjemput saya dalam banyak majlis lah, anjurannya lah ya, beberapa anjuran di bawah Dr. Nur tu, insya-Allah. Dan saya ingin juga mengucapkan jazakumullah khair kepada semua saudara mara saya ya, yang menonton pada masa ini, keluarga saya di Malaysia, di sini di Makkah dan juga di Malaysia. Anak saya di Malaysia ada seorang, ibu mertua, ni semua ya, semualah saudara mara insya-Allah, sahabat handai, dan tak lupa kepada rakan-rakan Facebook saya yang sangat banyak memberi sokongan dan dorongan ya. Masya Allah. Jadi pertama kali bila saya mendapat jemputan dari MDN ini, saya agak berbaur perasaan. Ya, suspend ada, saya tak tahu macam mana sebab saya tak pandai nak bercakap ya. Tapi bila saya pandai bercakap dengan student je depan pelajar sebab saya mengajar dalam kelas. Tapi bila Ustazah Rosma cakap, tak apa, kita nak sembang-sembang santai saja berkenaan dengan Makkah ya, tajuknya Lambaian Rindu. Ya, tajuk tu dah syahdu. Saya kalau terlebih syahdu, saya yang over. Nanti saya akan sedih dan menangis ya. Jadi insya-Allah, jadi saya rasa saya menerima jemputan ini atas niat saya untuk berkongsi ya, berkongsi pengalaman sedikit sebanyaklah apa yang kita boleh share di sini, dan mungkin sedikit sebanyak boleh menghilangkan kerinduan ya, ataupun mengubat sedikit kerinduan sahabat-sahabat kita di Malaysia terutamanya ya, sebab saya pun dapat banyak personal message ya yang menyatakan rindu ya, sebab tambahan sekarang ni di Makkah dah musim sejuk ya, cuaca sangat baik, dan kebiasaan tahun-tahun sebelum ini, sebelum Covid, jemaah sangat ramai ya, dan kita juga sangat ramai menyantuni jemaah umrah pada masa tersebut. Tapi masa sekarang suasana berbeza ya, itulah yang menyebabkan kerinduanlah sahabat-sahabat pada Makkah ini ya, alhamdulillah. Jadi berbalik pada soalan Ustazah, kalau nak bercerita tentang kehidupan di Makkah saya tak tahu saya nak start dari mana ya. Mungkin saya boleh mula dari awal penghijrahan ya. Saya harap cerita saya ni tak boring lah. Alhamdulillah ya, sebab semuanya beradanya saya di sini dengan ahli keluarga semua di sini tak lain tak bukan hanya dengan rahmat yang Allah bagi. Ya, itu yang saya dapat katakan ya, sebab kita merancang, Allah merancang, dan perancangan Allah yang terbaik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya perancangan Allah yang terbaik. Ya, jadi secara honestly ya, secara jujur ya, kalau boleh saya katakan, sebenarnya Makkah bukan pilihan pertama untuk saya berhijrah. Ya, sebab apa bukan pilihan pertama? Sudah pasti Makkah dalam hati. Tapi saya rasa saya tak berani nak buat Makkah tu sebagai pilihan nombor satu. Ya, kenapa? Sebab saya tak yakin. Adakah orang sudi terima ya? Adakah permohonan saya akan diterima? Mudahkah nak apply kerja di sini? Benda-benda begitu. Ya, tapi benda tercetus, ada satu cetusan yang menyebabkan saya ke sini. Bila mana sebenarnya saya ditawarkan pekerjaan di Arab Saudi tapi bukan di Makkah. Ya, pada masa tu memang di offer kerja di suatu tempat yang jauh sedikit dari Mekah ya, di selatan Arab Saudi. Dan pada masa tersebut saya dan suami tidak mendapat restu dari arwah ayah mertua saya. Ya, maknanya ayah mertua cakap
dia tak bagi permission untuk pergi ya, sebab suami anak sulung. Jadi bila ayah mertua tak bagi kebenaran tu, kita pun tak apalah, kita tolak tawaran tersebut. Jadi rentetan daripada itu kita rasa kita nak melakukan suatu perubahan ya, kita nak berhijrah. Ya, sebab bila lebih kurang 20 tahun berkhidmat di Malaysia, kita rasa perlukan suatu keluar daripada comfort zone. Ya, zon selesa di situ. Ataupun kita nak merasa suatu perubahan, pembaharuan dalam diri kita. Jadi saya dapat satu borang Universiti Madinah. Ya. Borang itu saya simpan dan saya tak isi sehingga hari ini. Ya, dan kemudian satu hari ini saya cerita macam mana saya datang ke Mekah ni lah ya. Satu hari saya bila tengah Google ya di internet tu, saya terjumpa satu borang permohonan Universiti Ummul Qura. Jadi terus saya isi permohonan tersebut online dan saya hantar. Dan selepas isi saya pun dah lupa. Saya ingat hampir setahun lebih ya, tak ada benda yang berlaku. Sehingga satu hari saya mendapat email yang menyatakan soalan dia senang je. Masih berminatkah lagi dengan Universiti Ummul Qura? Itu pertanyaan di email tersebut dari Universiti Ummul Qura. Jadi saya tanpa berfikir panjang, tak ada fikir langsung, saya terus jawab ya, saya sangat berminat. Ya, sedangkan pada masa itu saya tidak ada persediaan lagi. Ya, belum bersedia apa-apa untuk datang ke sini. Belum beritahu suami, belum uruskan apa-apa perkara, saya belum urus. Dan saya beritahu saya sangat berminat dan tak berapa hari lepas itu terus diadakan interview online ya, melalui Skype. Dan antara soalan pertama yang ditanya kepada saya, kenapa kamu berminat untuk mengajar di Universiti Ummul Qura? Itu soalannya. Jadi saya pun macam tak ada skema jawapan, saya tak ready skema jawapan macam tu, macam terpanik, saya tak sangka ya. Saya pun cakap dengan dia, saya nak ke Universiti Ummul Qura sebab saya nak duduk dekat dengan Masjidil Haram. Saya nak duduk dekat dengan Kaabah. Itu yang saya cakap. Jadi jawapan yang diberi kepada saya, dia kata kalau itu jawapan anda, maka anda tidak akan kecewa. Itu jawapan yang diberi kepada saya. Ya, dan saya pun meletak harapan lah bila dia cakap anda tidak akan kecewa, saya rasa macam ada sesuatu yang positif. Itulah starting point lah sebenarnya ya. Cerita sikit, kalau cerita panjang nanti kemudian lah kan panjang lagi. Itu starting point yang saya datang ke sini ya. Tapi saya ingat permulaan untuk datang ke sini dia ada banyak titik permulaan. Ya, iaitu pada tahun 2001, 2002 saya datang melakukan ibadah haji. Ya, bila pertama kali saya datang ke Makkah, saya ingat semua orang begitu ya, semua yang pernah datang ke Makkah akan merasai kerinduan yang amat sangat kepada tanah suci Makkah ya, bumi haram ini. Seperti mana ya, sebab ini barakah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 126 kan kita faham, kita masing-masing kita tahu doa itu. Ya, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kan? Nabi Ibrahim telah berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berilah rezeki yang berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hari kemudian. Masya Allah, barakahnya doa Nabi Ibrahim. Sehingga pertama kali kita datang, kerinduan itu selama-lamanya dalam hati kita. Ya, begitu juga dengan saya. Bila saya balik daripada menunaikan haji itu ya, tahun 2002, sampai saja di KLIA masa tu, untuk saya terbang balik ke Kedah ya, saya Kedah ya. Pada masa di situ saya dah rasa satu perasaan yang lain ya. Saya rasa macam, sedangkan sepatutnya saya rasa sangat gembira nak bertemu dengan anak-anak yang masih kecil. Bukan tak happy, memang kita rasa teruja, tapi perasaan lain macam, kita rasa macam sedih yang teramat. Ya, bila meninggalkan Makkah itu. Itu kerinduan lah. Ya. Dan kerinduan itu dia berpanjangan. Dia macam stop sekejap dan dia berpanjangan, tak berhenti-henti. Ya, tak berhenti-henti sehingga Allah dorongkan untuk terus datang berada di sini. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah saya kata semua ni dengan perancangan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita boleh berusaha, tapi dengan izin Allah semata-mata kita boleh berada di sini insya-Allah. Jadi saya teruskan dengan kehidupan di Makkah ya. Boleh Ustazah Boleh. Okey. Ustazah, kalau nak stopkan saya boleh ya, takut saya macam-macam ya. Baik.
kehidupan di Makkah samalah seperti orang lain ya. Maknanya sama seperti di kehidupan di tempat-tempat yang lain. Dia ada suka dan duka. Biasalah bila orang berhijrah ini dia ada pelbagai perkara lah yang ekstra berbanding dengan kita berada di tempat kita sendiri. Tapi saya dapat simpulkan di sini bahawa sedikit duka kalau ada kedukaan itu dia dapat dibaluti dengan sukanya. Ya, dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia disebabkan kita berada di tanah haram, di tanah suci Makkah. Ya, itu pengalaman, itu perasaan saya ya. Dan Ustazah, apa yang saya kongsikan pada hari ini merupakan perkongsian saya, pengalaman saya semata-mata ya, sebab pengalaman setiap orang tu berbeza. Ya, dia berbeza. Jadi saya tak boleh nak membuat satu generalisasi ya, generalize pengalaman orang ini dengan saya, berbeza. Jadi di sini semata-mata pengalaman saya. Ya, saya cakap begitu. Sudah pasti ujian banyak terutama di tahun-tahun pertama, tahun-tahun awal. Ya, kita berada di satu bumi yang asing dengan budaya yang berbeza. Walaupun kita mempunyai agama yang sama tapi budaya berbeza. Ya, nak menyesuaikan dengan budaya mereka. Cara kerja mereka. Ya, sebab saya bekerja di sini jadi berhadapan dengan mereka. Ya, urusan bank misalnya ya, banyaklah urusan yang sangat berbeza dengan kita. Saya bagi contoh, misalnya urusan untuk saya nak buka akaun bank. Ya, untuk masuk gaji ya, buka akaun bank. Dia ambil masa lebih dari seminggu untuk selesaikan urusan itu. Ya, saya kena berulang alik dan banyaklah hengki-pengki di sana sini ya. Semua perkara tu menjadi satu sedikit ujian ya, bukanlah ujian besar, ujian yang sedikit. Dan masa awal-awal di sini kita tak ada ialah untuk nak mencari rumah ya, kenderaan tidak ada, dikira benda-benda begitulah. Tapi alhamdulillah support system di sini sangat kuat ya. Saya punya sahabat-sahabat ya, expatriate Makkah yang berada di sini ya, pelajar-pelajar Makkah semuanya membantu. Jadi sedikit sebanyak tidaklah menjadi suatu masalah yang besar sebenarnya. Ya, dan bergantung kepada apa yang kita nak. Ya, bila kita sungguh-sungguh kita rasa kita nak tinggal di sini, jadi segala rintangan itu bagi kita adalah sesuatu yang tidak besar mana. Ya, kerana yang lebih besar itu yang kita sedang mencarilah sebenarnya insya-Allah. Ya, tadi saya rasa Ustaz tanya kenapa memilih Makkah ya. Saya bagi jawapan tadi, saya takut sebenarnya nak memilih Makkah sebab saya rasa saya tidak layak untuk berada di sini. Kan, tapi dengan pertolongan Allah alhamdulillah ya, dan Makkah ini satu bumi yang sangat barakah yang saya tak tahu nak cerita macam mana ya, memang barakahnya itu di setiap penjuru, di setiap sudut. Ya. Misalnya kita rasa sedih, kita ada masalah. Pergi ke Baitullahil Haram, hilang masalah kita. Begitu ya. Kita rasa sedih, macam-macam kesedihan, tapi terubat dalam masa yang sekejap saja. Pergi ke Baitullahil Haram, insya-Allah. Itulah. Adakah saya menjawab pertanyaan soalan pertama Ustazah? Menjawab. Doktor duduk dekat Makkah tu kawasan Tanah Haram tu juga? Ya, saya tinggal memang daripada tahun pertama, daripada saya masuk ke sini sehingga sekarang saya tinggal di sekitar di Tanah Haram. Ya, Tanah Haram ini luas. Tahun pertama saya berada kawasan tempat tinggal saya di selepas Mina ya, selepas kemah Mina. Kalau sahabat-sahabat jemaah haji dan umrah pernah datang sini tahu kemah Mina, rumah saya selepas itu. Agak jauh sedikitlah. Ya, satu kawasan yang jauh dan kawasan baru, dan bila tinggal di kawasan itu dia kawasan yang kita kata penduduknya agak konservatif. Dia macam kawasan kampung kita kata ya, di mana di tempat itu wanita kita tak boleh sembarangan keluar di jalanan gitu, keluar berjalan-jalan ya. Jadi saya sedikit culture shock bila datang ya, sebab kita biasa di Malaysia pergi ke mana-mana kita nak pergi saja. Jadi first time datang kita buat begitu juga. Jalan je nak pergi ke kedai ya. Tiba-tiba saya rasa macam kenapa aku seorang saja yang berjalan ke sini ya, dan macam banyak mata melihat ya, itu kawasan itulah. Dan sekarang saya berpindah di kawasan baru di Al-Hamra ini yang lebih lainlah suasananya, ini lebih bandar sedikit. Tapi masih di Tanah Haram, alhamdulillah. Ya, ada perbezaan ke doktor kalau macam kita duduk dekat kawasan haram dengan luar daripada kawasan haram tu? Dia ada maksudnya dia punya undang-undang, dia punya tu beza.
undang-undang peraturan sama saja, tapi semua masyarakat dia tahu okey ini di tanah halal. Ya. Misalnya dia duduk di kawasan Tanah Aim yang tanah halal itu, kalau Ustazah perasannya kalau pergi ke Masjid Aisyah Tanah Aim itu, di situ ada banyak kedai-kedai menjual peralatan hisap shisha ya. Dan dia dijual di tanah halal. Ya. Dari segi peraturan sama sahaja, cuma mungkin orang merasakan okey ini tanah halal jadi lebih bebas untuk membuat sesuatu berbanding dengan kita berada di tanah haram. So dari segi penerimaan orang Arab kepada kita tu macam mana doktor? Dia ada perbezaan ataupun kita macam sebab dia punya culture je lah, kita mereka kan kasar sikit ke kita lembut sikit ke. Okey, depa kasar kita lembut ya. Betul ke kita lembut depa kasar? Ini pengalaman saya sendirilah ya, mungkin orang lain mengalami pengalaman yang lain ya. Sebab bila saya berada di Mekah, saya dikelilingi dengan komuniti, ya satu jiran-jiran, ya yang kedua dengan kawan-kawan di tempat kerja. Ya, di tempat kerja dan juga pelajar-pelajar saya. Pelajar-pelajar Arab lah ya, sebab saya mengajar semua pelajar Arab Saudi. Jadi dari segi itu saya tak nampak kekasaran mereka pun. Ya, sebab Masya Allah, tabarakallah, memang saya rasa pertama kali saya datang misalnya ya, saya sampai sahaja saya telah disambut mesra oleh dekan, oleh vice dean. Vice dean ini bahagian wanita ya, dekan itu lelaki. Ya. Dia bukanlah sambut gitu ya, tapi dia akan dia call ke vice dean nak cakap dengan saya, bertanya khabar saya, apa khabar, apa masalah saya di sini. Saya ada masalah keuangan ke, ya, sebab mula-mula datang ke sini bila kita bekerja lebih kurang 2 bulan kita tak dapat gaji ya, bulan ketiga baru dapat. Ada setengah orang 3 bulan tak dapat, bulan keempat baru dapat gaji. Jadi dia tanya masalah, ada masalah keuangan ke tidak. Kalau ada masalah keuangan, beritahu dia akan dahulukan duit dia akan bagi pinjam semua kan. Jadi saya punya pengalaman, saya tidak berhadapan dengan Arab yang kasar lah, kebanyakannya yang baik-baik. Misalnya rakan sekerja kan semua sangat supportive, semua sangat membantu. Tapi tak dinafikan adalah segolongan yang kasar misalnya, sebab itu mereka. Itu budaya mereka ya. Kadang-kadang kekasaran mereka tu sebenarnya bukan kasar, tapi mereka agak tegas. Ya, agak tegas. Cara percakapan misalnya, bercakap dengan suara yang kuat. Ya, kita ingatkan dia orang bergaduh, rupanya mereka sedang berbincang. Begitulah sebenarnya kan. Suka macam apa, kalau kita pergi Makkah, kita tengok duk hon kalau ni kan. Orang mungkin biasa kot. Yelah, itu pertama kali datang saya pun macam terkejut juga banyak horn. Tapi sekarang macam dah, saya rasa saya cakap kat suami, macam tak dengar horn sangat, dah kurang horn, Allah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ya, kota Makkah ini satu kota metropolitan ya, di mana dalamnya penduduknya terdiri daripada multicultural, pelbagai jenis orang, dari India, dari Pakistan, Indonesia dan segenap dari Egypt ya, dari Mesir, dari segenap pelosok negara berada di sini. Ya, dan kebanyakan yang bekerja sebagai pemandu pemandu taksi ke pemandu bas, bukan rakyat Arab Saudi. Ya, bukan rakyat Arab Saudi. Dia mungkin Indonesia, Pakistan, India ataupun Mesir. Jadi kadang-kadang kita salah faham sebab kita datang umrah, kita nampak driver taksi ada masalah. Mereka bukan rakyat Arab Saudi. Ya, biasanya rakyat Arab Saudi ni tidak menjadi pemandu taksi. Ya, mereka tidak menjadi pemandu taksi. Mungkin salah faham yang boleh saya betulkan lah di sini ya. Betul. Sebab inilah kat sana macam dulu saya pergi umrah tahun 2013. Masa tu bila kita nampak macam masakan dia punya rumah sebenarnya ramai daripada luar kan. Masakan yang Indonesia pun ada, Bangladesh pun ada. Betul. Sebab Makkah ni kota metropolitan. Jadi kalau nak melihat budaya Arab Saudi yang benar, pergilah ke tempat-tempat lain. Misalnya kita pergi ke Al-Qasim, ya, satu daerah yang mana penduduk Arab Saudi di situ saya boleh katakan mereka terdiri pada masyarakat yang sangat beragama ya, dari segi pegangan agama sangat kuat, orangnya sangat lemah lembut. Itu pengalaman saya lah di sana. Gitu. So tu antara sudut pandang yang doktor boleh betulkan lah. Ya. Kita mendengar pada hari ni. Macam ada beza tak bila musim sebelum COVID dengan COVID? Mungkin doktor boleh cerita masa COVID tu jadi macam mana
Dari segi apa tu Ustazah? Maksudnya dari segi kehidupan sebab masa COVID tu memang Saudi tak benarkan terus kan untuk pergi untuk pergi tawaf ke, untuk pergi solat ke. Ya, betul. Jadi dia buat. Okey, kalau di sini di Mekah ya, pada masa awal COVID dahulu memang tindakan pantaslah yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi iaitu menutup Masjidil Haram. Ya, pada masa tu memang kita rasa sangat sedih lah. Dan kita juga mengalami lockdown ya, fasa lockdown di mana kita mesti berada di rumah dan boleh keluar pada masa yang tertentu. Misalnya pukul 6 pagi sehingga 3 petang sahaja. Itu sahaja masa dan berada di kawasan kita sahaja. Macam saya tinggal di sini di Al-Hamra, selepas 6 pagi sebelum 3 petang kita boleh keluar untuk mencari makanan dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam rumah. Memanglah fasa tu kita rasa, saya pun tak dapat nak recall ya. Fasa tu kita rasa macam berada dalam, kalau orang yang pernah duduk dalam penjara mungkin kan, sebab kalau tahu kehidupan di sini ya, macam mana keadaan rumah-rumah di sini. Ya, kita duduk di satu bangunan imarat tu. Macam rumah saya ni tak ada balcony, ada tingkap sikit boleh tengok kan. Tak ada aktiviti yang menarik lah yang kita boleh buat dalam rumah ya. Cuma ada anak kecil yang rasa nak keluar ke rumah, nak keluar dari rumah, nak pergi ke taman permainan ya. Tapi alhamdulillah fasa itu sebenarnya bila Allah turunkan COVID-19 ni benar-benar dia memberi suatu untuk kita melihat kembali diri kita. Ya, banyak perkara yang kita dapat lakukan lah sebenarnya pada masa tu. Ya, saya sendiri dengan anak-anak rupanya banyak benda yang kita boleh buat dalam rumah ni instead of keluar rumah sahaja kan. Itulah. Tapi dengan penutupan Masjidil Haram tu memang sangat terkesan ya. Kita duduk di rumah, tak dapat nak pergi solat, tak dapat nak pergi tawaf ke Masjidil Haram, suatu yang sangat perit lah kita rasa sebab kita berada di tanah haram, tak dapat ke Kaabah. Begitu sekali kan. Tapi alhamdulillah ya, bila Masjidil Haram dibuka ni, kita rasa alhamdulillah sangat bersyukur pada Allah SWT. Kalau tengok data COVID di Arab Saudi, di Makkah, alhamdulillah menurun dengan baiknya, bahkan Arab Saudi pun telah mengisytiharkan menang melawan COVID-19. Ya, kes kalau di Makkah dalam 30 gitu je. Ya, 35. Itu kes di Makkah. Ya, keseluruhan ya. Macam terbalik kan. Keseluruhan Arab Saudi dalam 130 kes begitu saja. Ya, Madinah dalam 19 kes. Alhamdulillah ya, kita nampak apa yang mereka lakukan tu bagi saya satu tindakan yang betul. Ya, setengah orang mempersoalkan kenapa ditutup Masjidil Haram, ya, kenapa ditutup, kenapa tidak dibenarkan tawaf, bukankah masjid itu untuk kita nak perlu diimarahkan. Ya, wallahu alam, tapi pendapat peribadi saya memang itu tindakan yang terbaik ya untuk nak mengekang daripada wabak ini merebak ke tempat lain. Agaknya kalau tak tutup masa awal ataupun tindakan dia tu mungkin sampai sekarang pun tak boleh nak tawaf lagi. Ya, betul. Mungkin kita berasa macam itulah. Sekarang ni alhamdulillah rasa walaupun terhad ya, tawaf itu kita boleh lakukan cuma bila kita dapat permit umrah sahaja. Sekarang ni dia ada kalau macam doktor yang duduk kat sana boleh masuk untuk buat tawaf dan tak ada halangan lah? Tak boleh. Kita ada 2 permit sekarang ya, 2 tasrih yang diberikan yang kita boleh apply online dalam handphone kita. Yang pertama permit untuk solat, yang ini kita boleh apply setiap hari ya. Yang kedua permit untuk umrah. Kalau dulu umrah bila-bila masa kan, sekarang kita harus ada permit dahulu ataupun tasrih untuk melakukan umrah. Jadi yang masuk untuk melakukan umrah sahaja boleh melakukan tawaf, yang solat hanya untuk solat sahaja. Dan waktu-waktu solat juga telah ditetapkan. Tapi alhamdulillah kan, alhamdulillah daripada sebelum ini kita tak dapat kunjungi Baitullah, sekarang kita dapat. Alhamdulillah. Kalau tengok yang saya tengok dekat kongsian doktor dalam Facebook itu, ada ada juga jemaah daripada negara lain kan, dari Indonesia ke? Sebenarnya fasa awal masa dibuka umrah itu Indonesia dan Pakistan ya, 2 negara ini dapat masuk. Kemudian bila ada kes COVID terhadap jemaah Indonesia dan Pakistan, dilaporkan umrah ditutup sementara. Tapi sehingga hari ini last saya nampak minggu ini masih ada jemaah dari Indonesia. Ya, saya juga berjumpa mereka di airport Jeddah, mereka baru masuk dan masih berada di sini. Maknanya masih ada lah
Cuma wallahu alam tidak diwar-warkan. Tapi masih ada jemaah luar Indonesia. So untuk yang fasa, mungkin fasa sekarang lah, lebih kepada orang Indonesia dan apa? Satu lagi? Bangladesh. Pakistan. Pakistan. Lepas ni lah kot baru turn Malaysia boleh. Ya, insya-Allah kita doakan begitu ya, sebab Malaysia pun masih belum buka sepadan lagi rasanya kan. Arab Saudi dijangka buka mungkin pada Januari ini, wallahu alam. Ya, untuk penerbangan antarabangsa. Ya, insya-Allah. Kita doalah insya-Allah. So tadi doktor dah cerita berkenaan dengan kehidupan kat sana, juga perbezaan di antara budaya kan bila masuk daripada Malaysia pergi ke Arab. Maksudnya tak adalah macam isu yang terlalu besar lah untuk kita kata, sebab dari sudut pandangan orang awam macam saya ni bila tengok, yelah Malaysia kita ada hujan panas, kita ada musim sejuk kan. Untuk pergi ke sana kita tengok keadaan kering, kontang kita rasa macam susah. Tapi bila doktor cerita tadi, maksudnya boleh untuk kita menyesuaikan diri dengan kehidupan kat sana lah. Masya Allah, memang boleh sangat. Kalau dari segi cuaca, ialah kalau di Mekah kita cuma ada panas dan sejuk. Walaupun sejuknya tidaklah sesejuk mana. Tapi Alhamdulillah dalam masa-masa yang sekarang, cuaca dalam 21 darjah Celsius, ya, cuaca nyaman begitu, nyaman ya. Tapi di Arab Saudi ni harus kita ingat ya, dia bukan terdiri daripada tanah yang kering kontang sahaja, bukan padang pasir. Ya, kalau kita pergi ke utara Arab Saudi, misalnya ke sebelah Tabuk, cuaca sejuk di sana. Ya, di tempat-tempat lain, di Abha misalnya, cantik, sejuk, semua ada begitu insya-Allah. So, bila macam kawasan dekat Tanah Haram ni panas sikit, ada tempat lah untuk kita pergi ke. Boleh pergi ke Faiz misalnya, ya, pergi ke Faiz yang terdekat yang berhampiran. Dan satu yang saya ingin highlight di sini ya tentang masyarakat Arab Saudi di sini, kalau kita nak bersosial dengan mereka misalnya kan, apa yang perlu kita lakukan adalah dengan menyebarkan salam. Sebab memang budaya mereka, salam tu adalah satu budaya mereka. Ya, sebarkan salam, beri salam, ya, dan bertanya khabar. Kalau kita tengok di sini ya, mereka ini salam tu memang wajib diberi, akan dia beri salam, dan selepas diberi salam mereka akan bertanya khabar kita. Bukan tanya khabar kita juga, bagaimana keluarga kamu, bagaimana anak kamu, bagaimana suami kamu, bagaimana. Ya, dan soalan itu diulang lagi dan diteruskan dengan doa-doa yang baik untuk kita. Masya-Allah, tabarakallah. Saya rasa ini satu perkara yang sangat baik yang harus kita contohi ya. Saya pun tak mampu, saya tak tahu nak balas lagi ya, sebab banyak sangat doa yang diberikan. Apa saya nak jawab? Saya jawab amin, 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 ya Rab, itu saja. Itu sangat baik. Dan itulah kita nak starting point untuk kita nak memulakan perhubungan dengan mereka misalnya. Ya, dan harus ingat budaya Arab Saudi ini mereka lebih family centric, ya, lebih mengutamakan keluarga. Ya, family centric. Sebab tu kalau kita nampak, kalau kita melalui jalan-jalan ya, taman-taman, kita akan nampak mereka suka berkumpul di antara keluarga. Ya, berehat-rehat di taman, satu keluarga. Memang mereka mengutamakan ahli keluarga. Dan mereka ini jenis yang kita kata tak jaga tepi kain orang. Lebih kurang macam tu, ya. Tak suka menjaga tepi kain orang. Ya. Dia tak suka membawang. Itu pengalaman saya lah, ya. Kalau di office misalnya, tak ada istilah membawang. Awak buat kerja awak, saya buat kerja saya. Ya, kita buat kerja masing-masing. Lain daripada kerja kita, kita tak perlu ambil tahu. Hal orang kita jangan mempersoalkan. Begitu mereka. Tapi dekat office tu ada makan-makan bersama-sama macam tu ada juga? Ada. Kita selalu ada majlis kan, ihtifal ke di hujung semester sebelum cuti, buka semester, itu antara kami semualah. Itu ada. Satu lagi nak tanya dekat Dr. Azwa. Ya. Nasihat khusus kepada wanita lah, ataupun mungkin doktor ada macam apa, nak bagi nasihat sekiranya jemaah kita pergi ke Makkah, apa yang kita kena observe, apa yang kita kena take precaution ke, mungkin ada nasihat daripada doktor.
Baik, saya rasa untuk sahabat-sahabat yang nak datang menunaikan umrah ataupun haji ya, perkara pertama yang penting lah bagi saya ya bila melihat case by case, yang pertama kita mesti ada ilmu, knowledge ya. Maknanya ilmu macam mana cara untuk menunaikan umrah, menunaikan haji, apa yang perlu kita lakukan, apa yang tak perlu kita lakukan dengan sebetul-betul ilmu ya, sebab kalau datang ke sini kita akan confuse nanti, kita akan jadi keliru sebab rupanya amalan tu macam-macam orang buat ya. Kita tengok misalnya tawaf wada, ada orang yang tawaf wada sambil melambai-lambai Kaabah dan berjalan tidak boleh membelakangkan Kaabah begitu ya. Oh, itu dulu masa saya datang saya pun terkejut, oh semua orang begitu. Jadi kalau kita tak ada ilmu kita akan terikut-ikut. Ada orang jemaah yang datang ke Makkah ziarah ke Jabal Rahmah misalnya. Ya, bila Jabal Rahmah itu dia orang kenali sebagai Bukit Kasih Sayang misalnya, dan di situ dikatakan tempat jodoh, nak berdoa jodoh, rumah tangga yang baik. Tapi sebenarnya tidak ada nas yang menyebut begitu. Ya, akibatnya berlaku perkara-perkara khurafat. Tulis di situ, letak gambar, berdoa di situ, solat di situ. Sehingga saya pernah nampak solat tidak menghadap kiblat. Ya, solat. Sebab kononnya Jabal Rahmah itu adalah untuk kasih sayang, mengeratkan suami isteri, mencari jodoh ya. Sebab tu kita kata ilmu tu sangat penting. Jadi datang ke Mekah dengan ilmu. Harus kita tahu di mana tempat-tempat di Mekah yang mana afdal untuk kita berdoa ya. Bagaimana tata cara untuk tawaf, sa'i dan sebagainya. Dan saya rasa ilmu itu memang nombor satu. Jangan terikut-ikut. Ya. Itulah kot Ustazah. Okey. Doktor. Sebab memang kalau kita biasanya kalau nak pergi ke Makkah ni banyak sangat cerita-cerita yang jadi satu stigma. Bila nak pergi Makkah tu rasa takut sebab nanti kan Tuhan tunjuk terus ke apa kan. Persepsi yang negatif untuk tempat yang paling suci di muka bumi kan. Belum dapat doktor dalam hal tu. Iyalah, itu perkara biasa yang kita dengar. Tapi insya-Allah, Allah itu Maha Adil, Maha mendengar ya. Kalau kita pergi dengan taubat, sesungguhnya taubat, Allah mendengar doa setiap orang muslim. Ya, dan Allah akan kabulkan doa tersebut. Insya-Allah, itu kita kena yakin ya. Jadi kita haruslah mensucikan diri dahulu. Ya, jangan takut atas stigma yang kita dengar tu, benda-benda yang kita dengar tu, insya-Allah. Ikhlaskan diri ya, hati kita kena bersih, suci, ikhlaskan insya-Allah. Ya, lain tu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang saya masa nak datang haji awal-awal tu perkara gitu kita risau juga. Ya, takut terasa aku ni dosa banyak, nanti Allah tunjuk di Makkah nanti begitu. InsyaAllah, teruskan berdoa ya, bangun di sepertiga malam, buat solat hajat ya, doa moga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah itu tidak kejam ya, tak ada nak terus balas begitu, tidak, insya-Allah. Okey, ada soalan doktor daripada Facebook. Dia tanya kalau persekolahan anak kat sana bagaimana doktor? Online, guna online ke offline? Oh, masya-Allah. Tadi saya lupa cerita tentang anak ya. Jadi saya di sini bersama 3 anak yang masih belajar. Anak sulung saya kat Malaysia. Sebelum COVID macam biasalah ya. Sekarang bermula daripada bulan 3 hari tu kalau tak silap saya, memang persekolahan online sepenuhnya. Jadi starting dari bulan 3 hari tu sehingga hari ini kita masih belum pergi ke sekolah dan saya juga masih belum pergi ke pejabat. Ya, pejabat saya ditutup rapat, sekolah juga. Terus selama berapa bulan dah tu doktor? Maknanya dah 10 bulan dah ya. 10 bulan? Betul kan? Lebih kurang. 9-10 bulan gitu. Okey. So kalau macam online teaching tu, cikgu-cikgu asatizah ni akan bagi tugasan melalui online. Lepas tu jawab macam tu jugalah. Tapi Masya Allah, di sini masa awal COVID itu mungkin sistem dia belum kemas ya. Maksudnya masa awal COVID dahulu bulan 3, sekolah yang menguruskan. Jadi kadang-kadang gunalah aplikasi Zoom dan sebagainya. Tapi sekarang bila berbuka semester ini, kerajaan Arab Saudi telah set up satu sistem yang dinamakan sebagai Klasera. Ya, jadi semua sekolah di Arab Saudi menggunakan sistem Klasera itu. Ya, kita masuk dalam sistem dan guru mengajar begini, macam ustazah di situ dan murid di sini. Seperti mana dalam kelas biasa.
Ya. Hmm. Dan saya tengok memang dari segi persiapan, persediaan mereka sangat rapi. Ya, dan tidak ada masalah lah, alhamdulillah. Masalah internet pun kurang di sini ya, sebab telekomunikasi sangat baik. Alhamdulillah. Internet laju. Laju alhamdulillah. 5G. Alhamdulillah. Oh. So untuk setakat ni untuk yang anak-anak sekolah pun tak adalah rasa macam stres sangat ke duduk. Alhamdulillah. Cuma anak-anak biasalah rindu sekolah, rindu kawan-kawan kan. Macam anak yang belajar di Universiti Ummul Qura pun nak jumpa doktorahnya, ustazahnya, kawan-kawan, itu je lah. Tapi lain dari segi pengajaran, pembelajaran berjalan lancar, Masya Allah. Bahkan doktorah yang sangat rajin, ini anak saya yang belajar di Universiti Ummul Qura online, kelasnya sehingga ke petang, malam disambung lagi dengan hari cuti. begitu gairah sekali ustazahnya untuk mengajar. Memang mereka suka sebab bila mengajar subjek diniyah, mereka suka untuk menyampaikan ilmu. Ya, hari Sabtu pun buat macam usrah nak memberi ilmu tu. Masya-Allah dari segi tu. So kehidupan masih biasa, cuma terhalang secara maya lah. Ya, alhamdulillah. Sekarang ni kalau tengok kehidupan di Makkah ini berjalan seperti biasa. Maknanya kita dah bebas keluar rumah, pergi ke mana-mana, cuma kita mematuhi SOP. Ya, harus pakai mask, tutup muka tu. Kalau tak pakai kena denda 1,000. Hatta di Masjidil Haram tidak boleh langsung untuk buka mask itu. Kalau buka, kita boleh disaman. Ada banyak kes telah disaman. Dari segi SOP sangat terjaga, tapi kita bebas untuk ke mana-mana sekarang. Alhamdulillah. Okey, Doktor, satu lagi nak tanya sebelum terlupa. Kalau macam wanita di Tanah Haram tu, kan, Doktor, yang saya tahu kita tak boleh bawa kereta. Ke sekarang boleh bawa kereta dah? Sekarang dah boleh. Dah boleh dah. Ya, awal saya datang dulu 2014 masih belum boleh, tapi sekarang dah ramai. Kalau datang ke Makkah akan nampak ramailah wanita dah memandu kenderaan, dah boleh. Okeylah. Alhamdulillah. Itu antara perubahan lah. Itu antara perubahan yang berlaku dari tahun 2014 saya berada di sini sehingga sekarang. Ya. Tapi walaupun kelonggaran yang diberi tu dia tidak kita kata maksudnya dia kehidupan masih macam biasa. Maksudnya tak adalah masalah sosial makin bertambah ke, tak adalah. Kira biasa. Itu mungkin sebab kekangan COVID ke? Masya Allah ya. Berat nak jawab soalan ini ya. Sebenarnya biasalah bila kita membuat perubahan, bila berlaku perubahan sudah pasti dia datang dengan kesan-kesan positif dan negatif. Ya. Tapi sebenarnya dari segi data statistik yang sebenar, masalah sosial, kita tak ada laporan itu. Kita belum dapat data begitu ya. Tapi kalau melihat dengan perubahan, kelonggaran yang berlaku, saya ingat semua orang tahu kan, kelonggaran peraturan di Arab Saudi ini, wallahualam. Begitulah, kita doakanlah semoga Allah terus melindungi Makkah Al-Mukarramah ni, insya-Allah terutama. InsyaAllah. Ya. Okay, Doktor, soalan yang seterusnya dari Ezura Nashuha Abdul Hadi. Dia tanya, kalau rakyat Malaysia yang nak melancong ke tempat-tempat lain di Arab Saudi, macam ke Riyadh dan lain-lain, kena apply visa lain lagi ke? Atau dia kata umrah untuk umrah saja kan? Baik, sekarang ni Arab Saudi sebelum COVID selepas COVID ni masih hold pending ya. Sebelum COVID hari tu Arab Saudi telah membuka visa turis, visa untuk pelancong, visa pelancongan, dan bila kita apply visa tersebut online saja dan mudah untuk apply, kita bebas untuk melancong di mana-mana tempat di Arab Saudi. Nak pergi ke Riyadh, nak pergi ke Abha, nak pergi ke Taif, nak pergi ke Tabuk, ke mana-mana tempat insya-Allah. Dan dengan visa turis itu juga kita boleh menunaikan umrah. Jadi visa turis 2 in 1 untuk melancong dan juga untuk melakukan umrah. Ya. Cuma di fasa COVID ni saya pun tak pasti sama ada visa pelancong telah dibuka ataupun belum lagi. Saya ingat belum lagi. Ya. Okey, kalau macam maksudnya lepas ni kalau kita nak pergi, kita ambil kalau COVID tu dah okey, kalau visa turis tu dah buka, so better kita ambil visa turis lah. So boleh dah
sekali. Ya, saya rasa okey, better ambil tapi dengan berhati-hati. Maksudnya kita mesti ambil tahulah dari segi prosedur-prosedur yang harus kita patuhi. Misalnya bertanyakan pada ejen yang kita dapatkan visa tersebut, dari segi insurans, pelindungan, ya, dari segi hal-hal yang penting di sini, ya. Sebab bila kita datang sendiri, kalau berlaku masalah, misalnya masalah kehilangan pasport, ya, masalah kehilangan apa-apa sajalah, itu masalah di sini, ya. Jadi kena betul-betul confirm dengan ejen yang kita ambil. Pastikan ejen yang sah, ejen yang betul-betul bagus, ya, insurans cover, semua bagus begitu, ya. Sebab datang ke sini, ya, di tempat orang, kalau masuk hospital misalnya memerlukan kos yang tinggi, perkara-perkara begitu. Lain-lain tu insya-Allah boleh saja. Sebab Arab Saudi kan dah buka sekarang, dah open sangat negara mereka. Yalah, maksudnya memang perlu kita berhati-hati. Maksudnya kalau kita nak pergi ke tempat, pastikan keselamatan kita dan pastikan daripada ejen yang berautoriti dan berdaftar. Ya, betul. Betul Ustazah. Satu lagi soalan doktor. Nak masuk masjid dan umrah kena ada permit. Bermakna tawaf sunat kena ada permit juga ke? Permit itu dua, ya. Satu permit untuk solat dan satu permit untuk umrah. Jadi dia tak ada permit untuk tawaf sunat. Bermaksud kalau saya masuk untuk solat sahaja. Ya, saya tidak dibenarkan turun ke mataf itu. Ya, mataf akan ditutup hanya untuk yang mempunyai permit umrah sahaja. Jadi doktor pegang, maksudnya kita dekat handphone kan? Dia Ya, dalam handphone kita. Dia tak boleh pergi tumpang-tumpang ke, masuk tak boleh lah. Itulah saya ingat mungkin kalau kita ada video di slot akhir nanti saya boleh ceritakan lagi berkenaan dengan permit tersebut, ya. Wallahu alam ada video ataupun tidak. Ya, tapi saya nak highlight di sini dari segi permit semakin hari semakin ketat kawalan. Ya, bermaksud kita rasa tak apalah nak tipu-tipu, tidak ada istilah tipu-tipu, ya. Memang kawalan rapi dan mereka akan cek dengan begitu rapi sekali. Contohnya pada pagi ni, ya, pagi tadi alhamdulillah saya sempat solat subuh di Masjidil Haram. Sebab hari ni hari Jumaat, kawalan lebih ketat. Ya, ramai polis, ramai askar di situ. Kebiasaan permit saya dicek sama ada sekali ataupun 2 kali maksimum. Ya, tapi pada hari ni berapa kali? 4 kali. Ya, 4 kali saya harus tunjukkan permit bahawa ini permit yang sah. Jadi saya nasihatkanlah bagi sahabat-sahabat saya misalnya yang tinggal di Arab Saudi ini, jangan rasa tak apa, kita masuk je, jangan buat begitu, ya. Sebab kita tak naklah melanggar peraturan, ya, nanti yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Ikut saya peraturan insya-Allah. Permit solat itu sangat senang. Setiap hari dibuka. Biasanya akan ada slot walaupun tak 5 waktu mungkin. Cuma yang penting kena apply. Kena apply. Ya, mesti apply dalam apps itu. Yang Tamarna, ya, nama apps-nya. Okey, ada lagi soalan ni doktor. Ada lagi soalan, okey. Daripada Puan Elmiliana Osman, Prof boleh kongsikan pengalaman anak-anak Prof adapt kehidupan di sana. Mungkin sebab kalau kita dewasa ni kita punya preparation mental tu mungkin kita boleh didik ni kan, tapi anak-anak remaja ni macam mana anak-anak Prof adapt kehidupan? Okey, baik, masya-Allah, ya. Saya ingat lagi, ya, tahun 2014 bila anak saya masa tu, anak yang 2 orang ni lah yang remaja, kira kat sini dia orang grade 6, saya ingat 6 dan 7 begitu, ya, masuk grade 6 dan 7 ataupun 7 dan 8. Lupa dah, ya, sebab anak-anak saya dah besar. Pertama kali masuk kelas sekolah, mereka mengalami kejutan budaya lah. Okay. Dan di Makkah ini saya tak masukkan mereka ke sekolah Arab, ya. Pertama kali untuk tahun pertama saya masukkan mereka ke sekolah sebab di Makkah ini pilihan untuk sekolah tu sangat terhad. Ya, untuk masuk ke sekolah kerajaan juga sangat terhad. Ya, sebab kita bukan warga Saudi, ya, harus melalui beberapa prosedur. Jadi untuk memudahkan urusan, saya masukkan anak-anak saya ke sekolah international. Dan sekolah international yang berada di Makkah ini sangat terhad. Ya. Pada masa tersebut, saya ada pilihan untuk hantar mereka ke sekolah antarabangsa tapi silibus India, ya, Indian school. Ya, jadi Indian school di sini maksudnya pengantar dalam bahasa Inggeris, ya, menggunakan silibus India, ya.
belajar juga tentang negara India dan juga Arab Saudi. Tapi ada subjek untuk Arab Saudi ya, belajar tentang negara Arab Saudi dan juga termasuk Al-Quran dan juga bahasa Arab. Ya. Jadi mereka agak shock dari segi apa ya? Yang pertama dari segi bahasa. Ya, kita di Malaysia, dia orang sekolah agama ya dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba masuk ke sekolah Inggeris. Ya, harus segera adapt dari segi bahasa. Ya. Dan yang kedua dari segi budaya. Kebanyakan yang pelajar di situ adalah dari India, Pakistan. Oh. Ya. Yang mana mereka ni sangat berbeza dan juga Arab. Ya, Arab mungkin sedikit di sekolah itu, tapi kebanyakan expatriate India, Pakistan, anak-anak mereka di situ. Ya, bagaimana nak bersosial, bagaimana nak berkawan, ya, setengah kanak-kanak itu, ini yang saya cakap kasar tu kan. Mereka anak-anak perempuan kan lebih lembut, anak-anak kita ni bertemu dengan anak-anak yang kasar. Jadi menangis jugalah sebenarnya. Ya, awal-awal di sini anak-anak memang menangis. Jadi balik ke rumah, macam mana? Ada kena bully juga ke? Taklah. Perempuan ni mungkinlah tak ada bully kot sebab saya anak perempuan, jadi saya tak dengar kes bully. Cuma kadang-kadang mereka merasa yalah kasar sebagai seorang perempuan tu, ya, dengan mereka yang lembut itu. Adjustment dari situ memang mereka balik rumah menangis. Nak memahami subjek lagi dalam bahasa Inggeris keseluruhan. Tapi alhamdulillah saya rasa proses adaptasi itu tidaklah lama, ya, dan sahabat-sahabat jangan risau ya, kalau ada anak di sini jangan terlalu risau. Saya ni mungkin sebagai seorang ibu yang sangat macam mana ya, saya agak tegas juga mungkin. Jadi kerisauan anak-anak saya akan cakap benda ni sementara sahaja, sekejap. Semua orang akan mengalami masalah begini. Saya cakap Umi pun begitu. Tapi dia orang cakap Umi lain. Apa beza Umi dan kamu ya? Umi kuat, kami lemah. Oh tidak, tidak begitu. Jadi cabaran di sini adalah untuk memotivasikan anak. Ya, memotivasikan anak-anak. Dan pada masa tu saya juga ada anak kecil. Ya, anak kecil saya masa tu Nusaibah tu umur baru 3 tahun. Ya. Anak kecil ni mudah saja. Dan alhamdulillah masa saya mengajar, universiti sediakan kelengkapan semua. Maksudnya ada tadika, ada hadanah di situ. Jadi setiap kali saya dah pergi mengajar, saya akan bawa anak kecil, saya tinggalkan di situ. Dan dia kelebihan dia mudah adjust. Ya, dia suka berkawan, dia suka bersosial. Jadi anak kecil saya Nusaibah tu saya tak ada masalah sangat ya. Sebab dari kecil dia biasa berkawan dengan budak-budak Arab, sehinggalah sekarang dia masuk sekolah pun dengan budak Arab. Alhamdulillah dari segi tak ada masalah adaptasi sangat. Ya, remaja lah yang sedikit masalah. Begitu. Yelah, sebab remaja ni dia dah ada apa yang dia cenderung, apa yang dia suka. Yalah. Sebab masa tu umur dia orang rasanya 13-14 tahun gitu. Ya, jadi agak sukar sedikit lah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang tak ada masalah lah. Sekarang alhamdulillah. Ada soalan lagi, doktor, daripada Puan Ida Haryanti. Prof nak jadi pensyarah di Arab Saudi kena ada PhD ke? Dia tanya. Okey, begini ya. Sebenarnya wallahu alam ya, rezeki setiap orang itu berbeza ya. Saya tak boleh nak katakan mesti ada PhD ataupun tidak. Tapi secara umum apa yang boleh saya katakan situasi sekarang. Ya, situasi sekarang dengan Saudi sekarang memperkenalkan Saudization. Saudization maksudnya warga Saudi diutamakan. Ya, warga Saudi diutamakan. Jadi bila mereka memilih warga luar untuk masuk mengajar, sudah pastilah mereka mempunyai demand yang tinggi, kehendak yang tinggi. Ya, jadi PhD ni seolah-olah satu yang wajib. Okay, satu yang wajib mesti ada PhD. Wallahu alam, tapi ikut rezeki ya. Mungkin setengah orang dapat masuk tanpa PhD, itu rezeki dia. Tapi secara umum saya katakan begitu. Tapi sekarang dekat sana memang semua PhD holder lah. Ya, sebab rakyat mereka pun dihantar untuk PhD, balik dengan PhD. Samalah macam negara kita sekarang kan, masing-masing nakkan ranking universiti ya, nak bilangan PhD sama ya, begitu. Dan ini info yang terkini lah yang saya dapat daripada Vice Dean saya ya. Maknanya dia kata macam di Universiti Ummul Qura. Saya cakap secara umum sebab ramai sahabat-sahabat di luar sana bertanya kepada saya untuk apply Universiti Ummul Qura. Ya, kalau secara khusus di College of Business Universiti Ummul Qura, menurut Vice Dean saya katanya kita dah tak ada rekrutmen lagi untuk orang luar. Ya, mereka dah tak ambil orang luar untuk masuk ke sini. Yang ada sekarang tinggal kita yang ada dan akan keluar nanti. Dan dia akan digantikan dengan warga Saudi yang balik dari PhD.
Begitu situasi sekarang. Jadi saya ingat saya kena sampaikan sekarang ya, senang. Saya tak berani nak bagi harapan yang tinggi. Ya, ramai sebenarnya kawan-kawan saya ramai yang hantar CV daripada saya dan saya hantarkan kepada Dean. Tapi sehingga hari ini ada yang hantar daripada 2015 hari itu. Sampai sekarang tak ada apa berita. Ya, maksudnya begitulah. Memang secara tak langsung mereka cakap tidak. Begitu. Okay, mungkin dia punya polisi ni juga sebab seingat saya 2 tahun lepas kot dia orang dah start macam buat clearance untuk pastikan dia punya quality dia punya residence kan. Ya, betul. Keadaan di sini sekarang tidak sama dengan dulu ya. Saya bercakap dari sudut universiti awam, public university di Makkah ya. Kemungkinan rekrutmen masih berjalan di universiti private ya, swasta. Wallahu alam ya. Itu yang saya tak tahu kenaan dengan public university. Agak sukarlah sekarang ni ya. Ya Ustazah. Okey. Doktor, ada lagi soalan ni? Ada lagi. Ada Puan Hana Osman. Prof, boleh cerita semula PDP secara online di sana dan nama aplikasi yang digunakan? Diorang guna ada apps yang untuk sekolah ke? Sekolah ya? Okey. Untuk sekolah mereka menggunakan Classera ya, namanya CLASSERA. Ya, apps-nya bernama Classera dan Classera ini memang khusus dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Arab Saudi untuk semua sekolah-sekolah di Arab Saudi. Ya, jadi dengan menggunakan satu sistem ini semua sekolah boleh guna. Dan alhamdulillah setakat ini saya nampak prestasinya bagus ya. Anak saya pun belajar melalui aplikasi Classera. Ya. So maknanya semua yang sekolah bawah kerajaan Arab Saudi dia akan guna Classera ni lah untuk PDP. Ya, dan saya difahamkan sekolah antarabangsa juga menggunakan Classera juga. Tapi kadang-kadang mereka akan tambah baik dengan Zoom ataupun beberapa aplikasi yang lain lagi. Ya. Classera ini satu aplikasi wajib. Dia bagi kalau macam dekat Saudi ni doktor, dia bagi keluasan lah kita nak guna software tu, dia tak ada halangan lah, macam dia tak restrict kan kepada certain apps ke certain ni, tak ada. Dia hadkan kepada Classera tapi bergantung juga kepada sekolah itu. Bermakna sekolah akan menggunakan Classera bersama dengan apps yang lain. Ya, setengah tu menggunakan Zoom. Sama juga dengan universiti, ya, di Jamiah pun sama. Kita menggunakan aplikasi Blackboard misalnya, ya, Blackboard dan juga Webex. Tetapi untuk semester ni umur kurang macam strict sedikit ya, di mana dia highlight kita harus guna Blackboard saja sebab nanti banyak sangat aplikasi tu yang menyebabkan ada banyak perkara yang miss, ya, yang tertinggal gitu. Okey, harap-harapnya menjawab soalan Puan Hana tadi ya. Ya, terima kasih soalan. Mungkin soalan yang last kot doktor. Masya-Allah. Insya-Allah. Daripada Puan Khairun Nisa nak tanya, kebanyakan wanita Arab Saudi di sana kena pakai niqab ke doktor? Niqab ini macam mana ya? Kena pakai ataupun tidak ya. Kalau dahulu ya, niqab ini dia mengikut mazhab mereka lah ya, di mana menutup muka ya adalah satu yang wajib. Jadi kita kata well known bagi mereka untuk wajib berniqab ya. Tapi dengan perubahan yang berlaku sekarang telah berlaku kebebasan. Maknanya boleh tanpa niqab ataupun berniqab. Tapi COVID-19 datang terpaksalah menutup muka. Berniqab ataupun mask. Begitu ya. Tapi untuk kita yang bukan warga Saudi, untuk kita yang bukan warga Saudi tidak diwajibkan untuk berniqab. Ya, tidak diwajibkan. Tapi kan saya rasakan dengan keadaan muka bumi di Arab Saudi ni, berniqab ni satu pilihan yang sangat bagus ya. Kalau kita kata dari aspek agama, okey, satu perkara ya. Dari aspek cuaca ya, dengan berhabuknya. Jadi menutup muka tu memang pilihan yang bagus, yang baik ya. Terutama bagi orang yang alahan misalnya. Ini saya bercakap bukan dari sudut agama. Ya. Begitu. Dan kita tidak diwajibkan ya, untuk bukan Saudi tidak diwajibkan. Boleh sahaja. Tapi pengalaman saya bila saya datang ke sini, hari pertama ya, saya datang
of course lah macam biasa lah macam begini tanpa menutup muka. Bila saya melihat di sekeliling saya rasa sesuatu yang sangat pelik dan ganjil ya. Saya rasa saya ni seorang yang pelik di sini. Ya, berada dalam satu kelompok manusia yang lain dan saya satu yang pelik. Jadi bila kita rasa kita pelik, kita tak nak berada dalam situasi yang pelik. Jadi saya selesa dengan menutup lah. Begitu. Tapi betul lah sebab saya ingat masa saya pergi umrah dulu, saya rasa macam debu banyak. So kita rasa Ya, betul. Untuk tu rasa Selesa, sangat selesa, betul. Memang sangat selesa. Sebab itulah Islam itu indah kan. Apa yang Islam suruh tu memang sangat indah, masya-Allah. Ada satu juga lagi soalan ni. Daripada Zurich Garden, Prof mohon share live sebagai pensyarah dari segi pengajaran, research, supervisor dan sebagainya. Kalau kelas pula berapa jam? Okey. Ini spesifik untuk kerjaya saya ya sebagai pensyarah di sini. Dari segi teaching ya, pengajaran dulu ya. Dari segi pengajaran, dia ikut kategori kita ya. Misalnya saya Profesor Madya, jadi saya mengajar cuma 6 jam. 6 jam 6 seminggu? jam ya. Ya. 6 jam seminggu? Ya. Dan sikit lah ya, sikit. Tapi bergantung kalau semester tu ramai student, saya akan lebihkan untuk jam kredit saya. Itu tak ada masalah ya. Dan waktu kelas bilangan pelajar dia berapa? Bilangan pelajar dalam ikut kelas ke? Satu kelas saya biasanya dalam 40 orang maksimum. 40 ya. Sebab kita di Ummul Qura ini kampus ni kampus kecil sebab kita asing kampus lelaki dan wanita. Ya, kampus saya ini kampus yang kecil dan classroom juga kecil. Ya, satu kelas yang kecil-kecil jadi boleh memuatkan dalam 40 orang begitu. Dan jam hari mengajar kita ni dalam setiap minggu kita akan ada 2 off day. Off day tidak termasuk Jumaat dan Sabtu. Ya, tak termasuk Jumaat dan Sabtu bermakna kalau termasuk Jumaat dan Sabtu 4 hari off day dan 3 hari bekerja. Lebih kurang begitu ya, 3 hari bekerja. Hari off day ni cuma kadang-kadang dia orang gunakan untuk mesyuarat ya, sekali-sekala ada mesyuarat begitu. Itu dari segi pengajaran ya. Dan pelajar saya terdiri daripada 100% warga Saudi. Sebab di College of Business kita tidak ada pengambilan untuk pelajar luar daripada Arab Saudi. Ya, untuk Saudi sahaja 100%. Itu pengajaran. Syarat dia lah tu. Maksudnya pelajar tu mesti daripada Saudi dia. Ya, maknanya orang di Saudi. Satu yang bagusnya di Arab Saudi, saya ingat hampir setiap negeri di Arab Saudi itu mempunyai universiti mereka yang tersendiri. Ya, jadi pelajar di Mekah adalah orang yang Mekah. Ya, pelajar Universiti Ummul Qura ini pelajar yang berasal di Mekah. Memang warga Mekah dan mungkin sedikit-sedikit daripada Jeddah dan beberapa tempat yang lain. Itu kes terpencil. Ya, sebab dia orang di sini tak ada macam kita, macam sistem asrama. Walaupun di Universiti Ummul Qura dia ada asrama, tapi banyak dikhususkan untuk warga luar yang belajar diniyah. Ya, subjek-subjek agama dia ambil warga luar. Tapi untuk Saudi mereka akan berulang-alik dari rumah ke jamiah. Itu pengajaran ya. Dari segi supervision semua ya. Ini saya bercerita tentang College of Business Ummul Qura University. College of Business ini dia ditubuhkan 2009 dengan pengambilan pelajar lelaki sahaja. Ya. Dan 2011 ataupun hujung 2011 barulah dimulakan kampus itu pengambilan untuk pelajar wanita. Ya. Iaitu program undergraduate. Ya. Dan kemudian 2 tahun yang lepas baru saja diperkenalkan peringkat postgraduate MBA. Ya, MBA. Tapi MBA ini saya tidak berpeluang untuk mengajar kerana fully Arabic dalam bahasa Arab. Ya, untuk perhatian semua sahabat-sahabat, saya mengajar dalam bahasa Inggeris. Ya, bukan bahasa Arab. Ya, dan saya juga bukan ustazah. Saya risau nanti orang ingat saya ustazah ya. Penguasaan bahasa Arab saya pun tidaklah level yang tinggi. Cukup makan lah orang kata kan, boleh untuk berurusan begitu sahaja. Cukup makan, cukup untuk hidup begitu sahaja ya. Lebih dari keperluan tu saya tidak mampu. Jadi saya tidak ada supervision untuk postgraduate ya. Tapi alhamdulillah saya rasa
mungkin sesuai dengan saya di usia 50-an ni, saya rasa saya nak sesuatu yang lebih tenang dan relax. Itu istilah yang saya boleh guna ya. Bukanlah bermakna relax habis kat sini orang cakap kan, tapi kita ada quality of work life. Ya, masa kerja kita ada kualiti, masa kehidupan seharian kita itu kita rasa sangat berkualiti yang kita boleh luangkan masa dengan ahli keluarga dan sebagainya. Ya, dan kita tidaklah diberatkan dengan kerja-kerja penyelidikan, tapi sudah pasti KPI di hujung tahun tu dia orang nak tahu jugalah penyelidikan, penerbitan samalah seperti universiti lain di Malaysia ataupun di mana-mana. Dia strict juga, dia kejar jugalah KPI tu ke? Buat masa sekarang tidaklah kejar seperti mana kita kat Malaysia kot ya. Tahap kejaran dia tidak segitu kuat. Tapi dah start lah, kita kata dah mula emphasize benda-benda begitu. Okay. Wallahualam. Okay. So nampaknya macam kita ada masalah dengan Facebook sikit. Ya. Mungkin kita tunggu sekejap, kita tunggu. Tadi Facebook tiba-tiba stop. Mungkin audience tak boleh catch up kita punya perbualan ataupun mungkin ada soalan. Mungkin ada soalan yang audience tanya tapi tak masuk dalam. Tak apa insya-Allah Ustazah. Kita tunggu kejap Doktor. Tak apa insya-Allah. Okey, dah live semula. So soalan tadi macam mana? Rahimi, kita yang tadi tu kita nak kena ulang balik ke macam mana ni? Kita teruskan je. Kita teruskan je lah So tadi ada beberapa soalan, mungkin saya concludekan lah supaya takut ada pendengar. Ingatkan kita tak bincang tapi sebenarnya kita ada masalah sikit tadi. Kita stop dekat ada masalah dekat Facebook tadi. Kami ni doa on, kami ingatkan sistem okey je semua. Okey. So ada beberapa perkara yang Dr. Azwar dah jawab tadi, iaitu berkenaan dengan PDP anak, berkenaan juga berkenaan dengan kehidupan sebagai pensyarah dari sudut pengajaran, dari sudut research, dari sudut supervisor. Mungkin bagi bagi pendengar yang mungkin kita ada masalah dekat Facebook nanti, sebab sekarang pun kita record juga, kita akan bagi rakaman lagi supaya pendengar boleh dengar semula daripada awal hingga akhir, yang mana kita terskip tadi tu ataupun yang mana kita terstop tadi disebabkan masalah teknikal. Okey. Mungkin kita dah sampai ke penghujung. Kita nak minta admin tunjukkan video yang dikongsikan oleh Dr. Azwar tadi. Mungkin doktor pun boleh cerita daripada video tu apa yang kita tunjuk tadi. Okey, silakan. Ya, doktor. Okey. Okay, kita tunggu admin buka video yang tadi ada perkongsian daripada Dr. Azwar. Dia ambil
pagi tadi supaya kita boleh kongsi bersama dengan okey. Okey. Ini situasi pagi tadi Dr. Azwar. Okey, alhamdulillah. Kalau tengok video di sini, ini adalah yang terkini ya, pagi tadi sebelum waktu subuh lebih kurang pukul 4 ya 4 lebih lah, sebelum 4:30 pagi. Tak bergerak Okay, next. Ini pemandangan Masjidil Haram. Video ni saya dalam perjalanan untuk solat subuh di Masjidil Haram ya, melalui kawasan ini. Okay, saya tunjukkan bagi sahabat-sahabat yang merindui Makkah Al-Mukarramah. Tak smooth ya video, Macam tak berapa lancar ya, tak lancar. macam tersekat sikit. Tersekat-sekat. Sebenarnya nak tunjuk sedikitlah untuk sahabat-sahabat yang merindui Makkah Al-Mukarramah dan juga terutamanya Masjidil Haram. Ya. Oh tak dapat ya, mungkin ada masalah video kot. Tak dapat ke? Ada masalah ya. Tak apa, insya-Allah kalau ada masalah nanti saya akan upload dalam YouTube saya ya, Al-Mawaddah channel. Oh, Al-Mawaddah channel tu yang doktor punya. Ya. Itu YouTube keluarga lah sebenarnya ya, family saya insya-Allah. InsyaAllah nanti kita akan sharekan lah selepas ni. InsyaAllah. Dekat page insyaAllah. Minta maaf ada masalah. Tak apa. Okey, untuk yang terakhir lah daripada doktor, mungkin nasihat ataupun pesanan doktor nak bagi kepada kami orang di Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang berada di sana ke, sebagai wadah pedoman lah untuk yang kehidupannya. Silakan. Allahu Akbar. Masya Allah, sebenarnya saya pun tak adalah apa-apa nak nasihatkan ya, cuma bila kita bercakap tentang lambaian rindu Makkah ya, sudah pastilah sebagaimana tadi Dr. Noor bagikan hadis ya, kenapa kita sangat merindui Masjidil Haram, merindui Makkah ya, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya ya, solat di masjidku yakni Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 solat di tempat lain ya, kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram yang mana lebih utama dari 10,000 solat di tempat yang lain. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi justru kenapa kita sangat merindui, mungkin kita merindui apabila 100,000 itu ya, justru sahabat-sahabat sangat rasa untuk datang ya, terutamanya begitu. Dan juga seperti yang saya sebutkan, oleh kerana barakahnya doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 126 yang saya bacakan di awal tadi. Tapi insya-Allah kita harus ingat ya, masing-masing perjalanan hidup kita ini berbeza. Ya, saya jangan lupa kami dalam doamu. Insya-Allah saya akan bawa doa setiap waktu insya-Allah ke Masjidil Haram insya-Allah. Agaknya bila balik ke Malaysia tu ada plan ke? Itulah. Plan memang nak balik Ramadan lah, sebab kita cuti Ramadan kan. Tapi tahun ni Syawal, kemungkinan Syawal, awal Syawal tu maknanya habis Ramadan, awal Syawal balik. Wallahu alam. Tengok macam mana kan, doakanlah kami. Dari segi tu wallahu alam, tak tahu nak cakap kan. Bila last kali balik Malaysia? Allah, last kali tahun lepas hari raya. Raya puasa sebelum raya haji kan. Muncul jugalah balik tahun tu, tidak jadi lama sangat. Alhamdulillah, dan anak pun alhamdulillah bulan 12 tahun lepas datang ke sini kan, anak kat Malaysia ni ya. Alhamdulillah. Dia belajar di mana tu? Dia pun dah habis study dah dekat Insaniah. Oh dah grad. Baru ni kira tinggalkan dia tu daripada dia tamhidi, usim kan, sehingga dia habis belajar. Iyalah. Macam tu lah. Yalah. Hari ni hari Jumaat. Ada apa kat KL ni? Ada meeting lagi? Oh saya ada. Itulah saya ni banyak pegang jawatan tu ni adalah Allah. Tak apalah, sementara masih kuat semua tak apa. Saya Allah. Tak apa kuat juga. Tak apa kuat. Adalah amanah-amanah yang masih berbaki tu. Itulah kalau doktor sebut tadi pada usia ni memang kita nak cari satu
tu ketegangan sikit. Kita ada ample time untuk balance kan, balance untuk diri dan juga untuk kerja dan juga untuk masyarakat. Betul. Saya minta kepada nak kena juga kepada persediaan untuk menuju ke alam akhirat dan lebih patutnya semuanya ke arah Tak itu lah. apa, insya-Allah. Moga semua amal yang kita buat tu ke arah itu kan. Cuma saya rasa memang saya macam dah tak terdaya lah. Kalau kita ada bincang, doktor memang akan lama di sana ya? Akan lama di Ummul Qura ya? Memang akan khidmat di sana kiranya? Ke ada kontrak? Kontrak. Jadi sekarang ni apa yang saya boleh cakap tidak pasti, ketidakpastian lagi. Kemungkinan akan habis kontrak ni ataupun tengoklah setahun lagi ke, wallahu alam. Tak lama kot. Tapi dia akan kontrak lah. Dia kontrak lah, dia bukan terma, dia tu bukan tetap terus macam terus ya? Kontrak. Dia sebenarnya terma dia macam kalau public university, sekali saya masuk, kontrak dia untuk 10 tahun. Sebab saya dah nak masuk tahun ke-7. Ya, tahun ke-7. Tapi dengan isu-isu sekarang ni, Saudization, lepas tu diorang kata sebab diorang dah nak balik dengan PhD, jadi uncertainty, tidak menentu. Kita tak boleh nak kata sehingga limit 10. Maknanya 7 ke dia kata habis. Jadi saya ni bersedia bila-bila masa sahaja. Ada rezeki saya duduk, tak ada rezeki saya balik. Itulah doakanlah. Ya, sudah pastilah kita nak duduk lama kan. Macam السلام عليكم. هنا يا اختي. النصارى اليسار الله
سيبه هو اللي يقال. سيبه هو اللي يقال. قول له يا باشا انا عرضت عليك ان انا اعمل كذا. سيب الموضوع معايا. لا هو عامل كده مع اولادي برضه. لا موضوع الاقرار ده عامله مع الضريبه لو فيها اخطاء عامله مع الله. الله.